Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel YouTube saya. Saya Cikgu Mus. Pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita untuk Matematik Tambahan Tingkatan 4, topik Indeks, Set dan Logaritma. Jangan lupa like, share dan subscribe kerana subscribe itu adalah percuma. Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, contoh 15 muka surat 105. Nisbahkan penyebut dan permudahkan 1 tambah setiga per 1 tolak setiga. Sama juga dekat sini macam contoh 14 tadi, cuma dekat sini dia tambah lagi satu level. Level dia dekat sini, dekat atas sini pengangka dia bukan 1. Pengangka dia adalah 1 tambah setiga dan dia punya penyebut ialah 1 tolak setiga. So yang pertama sekali, excuse me. So pertama sekali, awak mesti kenal pasti dulu apakah dia punya set conjugate. Kita tengok penyebut. Jangan keliru dengan pengangka dekat atas ini. Pengangka tu dia letaklah apa-apa pun. Tapi untuk set conjugate, kita tengok penyebut yang dekat bawah. So set conjugate kita ialah 1 tambah set 3. Dia mesti bertentangan. Okay, dia mesti bertentangan. Okay. Ini soalan dia tadi. Lepas itu, darabkan dengan set conjugate. Conjugate. Nak sebut macam tu pun boleh. Tapi dalam bahasa Inggeris dia adalah conjugate. So, bila kita nak darabkan, macam yang soalan kita dah tengok sebelum-sebelum ini. Pengangka darab dengan pengangka. So, dekat sini awak tengok 1 tambah setiga darab 1 tambah setiga. So, bila dia macam ini, dia jadilah kuasa 2. Kan darab. Macam 4 darab 4 sama dengan 4 kuasa 2. Itu dia punya konsep. So, tak boleh. Awak macam, okay, jawapan dia 1 tambah setiga saja. No. Sebab dekat sini adalah darab. Kemudian dia punya penyebut 1 tolak setiga darab 1 tambah setiga. Okey. Yang dekat bawah ini tadi kita sudah tengok dia punya shortcut. Sekarang ini bentuk kuasa 2 ini. Apa maksud bentuk kuasa 2 itu? Ini. Saya nak tunjuk dekat sini. Ini adalah shortcut. Ini shortcut. Ini shortcut 1 dan ini shortcut 2. Dua shortcut ini sangat berguna dekat matematik tambahan. Saya cakap sangat berguna sebab dia boleh jimat masa kamu. Especially dua inilah. Ada banyak shortcut lain. Tapi dua inilah yang awak paling banyak pakai. Okay. So dekat sini, kalau awak macam yang saya explain tadi, kalau rasa macam malas nak hafal shortcut, nak buat secara manual, boleh, tak jadi masalah. Kalau nak buat secara manual, buatlah. Kalau awak gigih benar nak buat secara manual, buat 1 darab 1 dapat 1. 1 darab setiga dapat setiga. Setiga darab 1 tambah setiga. Setiga dapatlah 3. Boleh. Suka hati awak nak buat macam itu. Okay. So dekat sini lebih elok, lebih molek kalau awak ingat shortcut. A kita adalah 1 dan B kita adalah set 3. So, bila awak apply shortcut, shortcutnya adalah A kuasa 2 tambah 2AB, ini, tambah 2AB dan B kuasa 2. So, bila awak letak shortcut dekat sini, A awak tadi adalah 1 dan B awak tadi adalah set 3. So, bila awak apply shortcut, 1 kuasa 2 tambah 2 darab 1 darab set 3 tambah, tak muat. Set 3 kuasa 2. Itu shortcutnya. Ini saya dah tulis dekat sini. Dan untuk penyebutnya, shortcut yang mana? Shortcut yang dekat atas sini. So, bila soalan macam inilah yang saya maksudkan tadi. Awak nak kembangkan? Boleh nak kembangkan. Tapi bila dia dah banyak macam ini, otak awak jadi pening. Apa ini cikgu? Banyak betul ini cikgu. Baik awak ingat shortcut kan? Okay. So, shortcut yang bawah ini tadi kita sudah tengok. A tambah B, A tolak B sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So, dekat sini kita sudah kenal pasti A kita adalah 1 dan B kita adalah set 3. So, bila kita apply shortcut, A kuasa 2 tolak B kuasa 2. A 1 dan B adalah set 3.
Lagi satu, saya nak pesan. Macam biasa, bila awak buat penggantian nilai, letak kurungan. Letak kurungan. Macam ini. Bila awak ganti, letak kurungan. Jangan malas letak kurungan. Bila awak malas letak kurungan, nanti awak salah tekan kalkulator. Bila salah tekan kalkulator, jawapan salah. Po cikgu. Biasalah tu student. Cikgu dah pesan, tak nak dengar. Bila ganti nilai, letak kurungan. Walaupun dia satu macam ini. Dah macam mengajar dalam kelas saya membebel macam ni. Walaupun dia satu macam ini, letaklah dalam kurungan sebab awak gantikan nilai. Okay? Bukan apa, sebab nanti bila awak tekan kalkulator, kalau awak lupa kurungan, kadang-kadang tanda itu dia bagi kesan. Dia bagi kesan. Kesilapan macam itu yang kita tak nak. Sebab nanti awak rugi markah. Sebab yang dinilai dalam exam ialah markah. Itu dalam exam. Kalau PBD tak apa. Macam pentaksiran bilik darjah tak apa. Saya boleh kenal pasti. Oh, ini silap awak. Saya boleh cakapkan lagi. Okey betul. Bolehlah saya bagi. Tapi kalau dalam exam, tak adalah nak bercakap-cakap macam itu. Salah terus. Okey. So, saya ulang balik dekat sini. Shortcut untuk yang atas ini pengangka 1 tambah set 3 kuasa 2. Kita guna shortcut yang nombor 2 ini. Biasakan. Okay, tak kisah. Dalam matematik pun awak boleh guna shortcut ini. Shortcut inilah, shortcut ini. Kemudian penyebut yang dekat bawah ini pun, A tolak B, A tambah B. So, kita guna shortcut yang nombor 1. Okay, so lepas itu kita permudahkan. 1 kuasa 2, dapatlah 1. 2 darab 1, 2. 2 darab set 3, 2 set 3. Okay, sekejap. Saya nak cari laser. Kemudian, set 3 kuasa 2, kita akan dapat 3. Yang dekat bawah ini pula, 1 kuasa 2, dapatlah 1. Dan tolak set 3 kuasa 2, dapatlah 3. So, kita permudahkan lagi. Sebab nampak macam boleh dipermudahkan. So, kita permudahkan. 1 dan 3 boleh permudahkan. Akan dapat 4. Okey, dekat sini dia macam ada conteng. Saya nak padam balik yang ini. Kemudian 2 set 3 tak boleh dipermudahkan. 2 set 3 ni tak boleh dipermudahkan. So, biarkan dia macam itu sahaja. Kemudian, negatif 2. Okey, negatif 2. Ingat tadi saya cakap, kalau negatif ini awak mesti boleh permudahkan. Jangan biarkan jawapan awak jadi negatif macam itu sahaja. So, kita permudahkan. 4 dan 2 ini boleh dipermudahkan. Kita faktor keluarkan. Kita faktor keluarkan 2. Okay, so bila kita faktor keluarkan 2, kita akan dapat 2 kurungan 2 tambah set 3. Lepas itu, 2 dan negatif 2 itu boleh dipermudahkan. Dia jadi 2 tambah set 3 negatif 1. Okey, lepas itu, ini pun boleh dipermudahkan. So, 2 bahagi negatif 1 akan dapat negatif 2 dan positif set 3 bahagi negatif 1 akan dapat negatif 3. Okey, awak tak boleh biarkan penyebut awak negatif macam ini. Dia mesti permudahkan lagi. Okey, mesti permudahkan lagi. Tak boleh awak biarkan dia macam ini sahaja. Okey, so dapatlah jawapan akhir negatif 2 tolak set 3. Okey, so untuk dalam hasil pembelajaran yang ini, konsep yang awak belajar cuma satu saja konsepnya. Iaitu darabkan dengan conjugate, menisbahkan. Yang lain-lain itu macam shortcut 1, shortcut 2 ini mempermudahkan. Itu semua adalah pengetahuan sedia ada awak. So kalau awak rasa macam tak pernah nampak pun, maksudnya awak kurang latihan lah itu. Okey. Kita tengok contoh 16. Ada soalan? Boleh saya teruskan? Boleh? Ke awak redha saja ni? Apa cikgu ni cakap ini? Tak tahu pun saya. Ya, okey, saya teruskan lah. Untuk yang ini lebih kepada kertas 1. Untuk bab inilah. Kalau di kertas 2 pun dia ada anak dia 2A, kertas A, B, C ada macam itu. Okey, contoh 16 muka surat 105. Contoh 16. Kalau tadi kita tengok step by step.
1 per set. Lepas itu set per set. Lepas itu dekat sini ada 2 sebutan pula. Yang pertama set per set tambah set per set. Step dia sama, konsep dia sama. Kita mesti darabkan dengan set conjugate. So memandangkan dekat sini ada 2 sebutan, kita mesti cari set conjugate untuk kedua-duanya. Dekat sini kita ada 2 pecahan. Pecahan yang pertama ialah 5 tambah set 7 per 1 tambah set 3. Dan penyebut kita adalah 1 tambah set 3. So, set conjugate dia adalah 1 tolak set 3. Itu set conjugate untuk yang pertama. So, yang kedua ini pula 4 tolak set 7 per 1 tolak set 3. So, set conjugate yang ini adalah 1 tambah set 3. Dia mesti ada partner-partner dia. Macam yang ini adalah best friend. 2 orang. So, 2 orang best friend itu mana boleh kongsi boyfriend. Macam itu. So, 2 orang best friend ini mestilah yang seorang ada boyfriend dia sendiri, yang seorang ada boyfriend dia sendiri. Sama juga dengan matematik. Okay? So, kita tengok penyelesaian. Ini. Saya sudah explain tadi. Ini adalah yang pertama dan ini adalah yang kedua. So, untuk yang pertama, kita terus darabkan dengan dia punya set conjugate. Set conjugate dia adalah kita tengok dia punya penyebut. Penyebut dia 1 tambah set 3. So, untuk darabkan dengan set conjugate, dia jadi 1 tolak set 3 per 1 tolak set 3. Okay, settle yang seorang. Kawan yang seorang sudah jumpa boyfriendnya. So, cari lagi kawan yang seorang. Untuk kawan yang seorang, tambah. Kenapa tambah? Dekat sini sebab dalam soalan dia, tambah. Okay, dalam soalan dia guna tambah, so dekat sini tambah. So, set conjugate kita adalah 1 tambah set 3 per 1 tambah set 3. Okay, settle masalah yang pertama. Masalah seterusnya kita nak mempermudahkan dia. Sebab soalan ini minta awak tulis dalam pecahan tunggal. Okay, bila dia minta pecahan tunggal, maksudnya dia jadi 1 sahaja pecahan. Okay. So, sama juga macam contoh-contoh sebelum ini tadi. Pengangka darab dengan pengangka. Penyebut darab dengan penyebut. Yang ini saya buat sekaligus. Okay. So, dekat sini adalah tambah. Jangan bingung dan jangan khawatir. Okay, kenapa dia terus jadi macam ini? Sebab ini adalah operasi tambah. Kalau saya terus buat shortcut. Contoh dia jadi macam ini ya. Saya tulis lah. Okay, 4 tak. Okay, sekejap. Dekat sini saya banyak buat shortcut tau. Kalau nak tulis, nanti dia panjang sangat. Okay, contoh dekat sini saya tulis 4 per 2 darab 1 per 3. Tambah 2 per 3 darab 5 per 2. So, sebenarnya dekat sini, dia boleh jadi 4 darab 1 per 2 darab 3. Betul? Tambah 3 darab, 2 darab 5 per 3 darab 2. Sekarang ini adalah operasi tambah. So, bila operasi tambah, suatu pecahan itu mesti mempunyai penyebut yang sama. Penyebut kita sudah sama belum? Sudah. Sini 2 darab 3, sini 3 darab 2. So, dia bolehlah diringkaskan jadi macam ini. So, 4 kurungan 1 tambah 2 kurungan 5. Itu basic dia. Konsep basic pecahan. Sama juga dekat sini. Saya terus macam buat shortcut. Okay. So, dekat sini 5 darab 1. 5 darab 1. Yang ini saya terpaksa kembangkan secara manual. Sebab dia bukan, tak dapat nak apply shortcut dekat sini. So, saya darabkan secara manual. 5 darab 1 dapat 5. 5 darab negatif set 3 akan dapat negatif 5 set 3. Set 7 darab 1 akan dapat positif set 7. Set 7 darab negatif set 3 akan dapat negatif set 21.
Macam mana tu cikgu? Ingat hukum satu. Hukum satu, set A darab set B sama dengan set A, B. Kalau dekat sini, set 7 darab set 3 sama dengan set 7 darab 3. Dapatlah set 21. Hukum satu yang awak dah belajar awal dulu. Okey, tambah. Sebab kita punya operasi tambah. 4 darab 1 dapat 4. 4 darab positif set 3 akan dapat positif 4 set 3. Negatif 7 darab 1 akan dapat negatif set 7. Negatif set 7 darab positif set 3 akan dapat negatif set 21. Okey. Yang itu basic. Algebra dulu-dulu. Yang bawah ini tadi, saya terus letakkan. Sebab penyebut saya sudah sama. Ini saya punya explanation tadi. Nak tulis panjang-panjang, no problem. Okey. Pecut mangkau. Dekat sini, kita pakai untuk penyebut yang dekat bawah. 1 tolak set 3, 1 tambah set 3. Kita akan dapat yang ini. Okey, sekejap. Saya nak padam dulu. Okey, untuk budak kedit, saya tahu dia punya kelemahan. Bila nampak pecahan saja, terus dia macam jadi blur. Apa lagi kalau soalan macam ini? Dah lah jumpa pecahan. Jumpa lagi set. Makin bingung. Bukan admin saja, matematik pun sama. Kalau soalan pecahan saja, cikgu. Macam mana buatnya, cikgu? Tapi benda-benda yang sama. Sebab pecahan kan, syarat untuk menyelesaikan pecahan kan tak sama macam yang biasa. Okey. So, dia jadi macam ini. Untuk penyebut tadi, saya apply dia punya shortcut. Dapatlah yang bawah ini. Okey. So, untuk shortcut, kalau awak sudah mahir, no problem. Saya tak marah pun. Sebab biasanya budak akan tanya, cikgu ada shortcut tak? Saya bagi shortcut. Kalau awak belum mahir shortcut ni, awak guna cara biasa. Tak jadi masalah. Kalau awak slow daripada orang lain, no problem. Okay? No problem. Yang jadi problemnya kalau awak macam, cikgu, nak nemu cikgu, ngai aku nyaut. Yang itu tak best. Yang itu tak best. Belum apa-apa lagi, lalu ngai aku cikgu. Okay, jangan macam itu. Jangan biasakan ngai. Jangan. Okay, so yang bawah ini tadi, kita jadi 1 tolak set 3, 1 tambah set 3, dia jadi 1 kuasa 2 tolak set 3 kuasa 2. Sebab saya apply shortcut ini. Okay, so yang atas ini, dia nampak macam berterabur sangat ni, susun. Kalau dia nampak berterabur sangat, susun. Okay, 5 dan 4. Cari ada partner dia lagi tak? Tak ada. So, kalau tak ada, 5 tambah 4 akan dapat 9. Sekarang ini, negatif 5 set 3 tambah 4 set 3. Boleh tak dipermudahkan? Boleh. Sebab dia set serupa. So, bila dia set serupa, negatif 5 tambah 4 akan dapat negatif 1. So, dapatlah negatif 1 set 3. Kemudian, positif set 7 tolak set 7. Positif 1 tolak 1, sifar. So, kalau sifar, tak perlu tulis. Negatif set 21 tolak set 21. Akan jadi negatif 2 set 21. Okay, bila dia set serupa macam itu, barulah boleh dipermudahkan. So, yang bawah ini, 1 kuasa 2 akan dapat 1. Tolak set 3 kuasa 2 akan dapat 3. Okay. So, boleh lagi tak dipermudahkan ni? Boleh. Ni, yang bawah ni. 1 tolak 3 akan dapat negatif 2. Boleh lagi tak dipermudahkan ni? Boleh. Yang bawah ini tak boleh biarkan dia negatif macam ini. Negatif kena bawa naik atas. Bila bawa, awak tak boleh letak pindah saja. No. So, apa contoh kau? Dekat sini, positif. Dia akan jadi negatif. Negatif akan jadi positif. Sebab negatif. Negatif bertemu dengan negatif. Dia akan jadi positif. Sebenarnya dia macam ini. Okay, kalau awak, saya tunjukkan dekat sebelah ini ya. Kan kita nak
hapuskan negatif. Macam mana nak hapuskan negatif? Darabkan dengan negatif. Dia jadi macam ini. Tolak 2 set 21 per set 2. Kan kita nak hapuskan negatif. So, negatif darab 9 akan dapat negatif 9. Negatif darab negatif 3 akan dapat positif set 3. Negatif darab dengan negatif 2 akan dapat positif 2 set 21. Negatif darab dengan negatif 2 akan dapat 2. Itu dia punya konsep sebenarnya. Untuk hapuskan negatif, kita darabkan balik dengan negatif. So, dapatlah jawapan yang ini. Awak tak boleh letak macam, letak saja kat depan. No, tak boleh ya. Ini tak boleh. Okey? Okey ke tak ni? Saya mengajar, saya buat slide semalam pun saya risau. Macam mana nak mengajar ni? Sebab kalau saya tunjuk cara panjang, dia jadi panjang macam ini. Kalau awak tak guna shortcut kan, dia lagi panjang. Okey, boleh saya teruskan? Confirm kalau ada soalan jangan malu tanya. Saya tak marah awak bertanya. Okey, kesimpulan. Okey. Untuk menisbahkan penyebut nombor tak nisbah, hendaklah didarabkan dengan conjugate penyebutnya. Ini sahaja konsep yang kita belajar pada hari ini. Konsep baru untuk awak. Yang lain-lain tadi, yang kembangkan, yang permudahkan, yang negatif, yang positif, semua basic-basic yang awak sudah belajar daripada darjah 4. Saya berani cakap darjah 4. Daripada darjah 4 sampai form 3. Konsep yang awak belajar hari ini sahaja. Conjugate, set conjugate. Itu sahaja. Okey, so peraturan menisbahkan penyebut, mendarabkan pengangka dan penyebut dengan set conjugate supaya set dihapuskan daripada penyebutnya. Ini sahaja yang awak belajar hari ini. Yang lain-lain itu semua adalah pengetahuan sedia ada. So, maksudnya kalau awak rasa macam tak pernah dengar pun benda ini, betul ke sudah belajar, awak cuba jawab balik soalan-soalan lama. Form 1, Form 2. Kalau awak tak dapat jawab soalan Form 1, Form 2 itu, maksudnya you need more practice. Dia jadi macam itu. Wow, jakuribai dia. Ya. Okay, so ini adalah set kita. Kalau set kita M set A, conjugate-nya adalah diri dia sendiri. Sebab dekat sini dia tidak ada operasi. Tidak ada operasi. So, dirinya sendiri. Kemudian M set A tambah N set B, dia punya set conjugate adalah tolak. Excuse me. M set A tolak N set B. So, kemudian sekiranya set penyebut M set A tolak N set B, kita akan dapat M set A tambah N set B. Apa yang kita bincang dekat sini adalah untuk penyebut. Untuk penyebut. Okay. Walaupun saya tak tulis dalam bentuk pecahan, tapi ini yang kita bincang adalah untuk penyebut. Yang dekat bawah awak cakap. Kalau sebut penyebut, ada yang confuse.